Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap murid-murid semua dalam keadaan sihat dan bersedia untuk meneruskan pelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk hari ini, cikgu akan bincang bersama murid-murid ialah tajuk 4 iaitu masa dan waktu. Standard kandungan ialah perkaitan dalam masa dan standard pembelajaran ialah 4.2.2 iaitu menukar unit masa melibatkan perpuluhan. Jadi ada 6 kemahiran di sini. Baik, ya, kita ada yang pertama ialah jam kepada minit, yang kedua hari ke jam, ketiga tahun ke bulan, keempat dekad ke tahun, kelima abad ke dekad dan keenam abad ke tahun. Jadi cikgu harap murid-murid masih ingat lagi ya standard pembelajaran sebelum ini iaitu 4.2.1 iaitu menukar unit masa melibatkan pecahan ya. Benda yang sama je kita akan buat, cuma yang hari itu kita dah belajar pecahan. Hari ini kita akan belajar tentang perpuluhan pula ya. Baik. Jadi cikgu ulang balik ya, tips yang perlu ingat ya, iaitu perkaitan antara unit masa. Pertama ialah cuba tengok yang A tu. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Kemudian yang B, 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Yang C, 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. D, 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Kemudian yang E, 1 abad sama dengan 10 dekad. Dan yang F, 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Ya, okay, itu tips yang pertama, perkaitan antara unit masa. Baik, tips yang kedua ialah penukaran antara unit masa. Apa yang perlu kita buat kalau kita nak tukar dari satu unit ke unit yang lebih kecil. Baik, contoh yang pertama ialah jam ke minit. Jadi kita kena darab dengan 60 sebab 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Kemudian yang B, hari kepada jam. Kita akan darab dengan 24 sebab 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Begitu juga C, tahun ke bulan. Kita akan darab dengan 12. Dekad ke tahun kita akan darab dengan 10. Abad ke dekad kita akan darab dengan 10 dan abad ke tahun kita akan darab dengan 100 sebab 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Cikgu akan gunakan contoh yang ada pada buku teks. Jadi untuk yang pertama ialah jam ke minit di muka surat 134 ya. Murid-murid boleh rujuk muka surat 134. Baik, 4.5 jam sama dengan berapa minit? Dekat tips tadi dah diberi dah ialah 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi maksud dia kita akan darab lah ya. Jam kepada minit kita akan darab dengan 60. Jadi 4.5 kita akan darabkan dengan 60 minit. Baik, ni hati-hati sebab kita mendarab 2 lapis ya. Okey, 5 darab sifar ialah sifar. 4 darab sifar ialah sifar. Jadi yang ni selesai, ni pun selesai. Kemudian kita gunakan lapis kedua. 5 darab 6 ialah 30. 3 di atas. 4 darab 6, 24. Tambah 3, 27. Kemudian kita akan tambahkan. Ini akan jadi sifar. Sini sifar. Sini 7 dan sini 2. Baik, jangan lupa titik perpuluhan. Okey, di mana titik perpuluhan? Kita bilang ni. 1. Jadi sini pun 1. Jadi titik akan berada di sini. Sebab itulah 4.5 jam bersama dengan 270 minit. Ya. Jadi kena tengok ni. Ya, jam kepada minit kita akan darab dengan 60. Baik. Itu contoh di muka surat 134. Okey, di muka surat 135 ialah penukaran daripada perpuluhan hari kepada jam. Jadi dekat tips cikgu dah bagi tahu, 1 hari adalah bersamaan dengan 24 jam. Jadi bila kita nak tukar hari kepada jam, ya, kita akan darab dengan 24. Baik, tengok contoh yang pertama. Sifar perpuluhan 25 hari sama dengan berapa jam? Jadi sifar perpuluhan 25 kita darabkan dengan 24.
Ini kita akan darat 2 lapis ya. Okey, 5 darab 4, 20. 2 di atas. 2 darab 4, 8. Tambah 2 ialah 10. 1 di atas. Sifar darab 4, sifar. Tambah 1 jadi 1. Baik, kita dah selesai dah lapis 1. Ingat kan? Potong, potong, potong dan pangkah. Baik, kita mula lapis kedua. 5 darab 2, 10. Sifar di bawah, 1 di atas. 2 darab 2, 4. Tambah 1 akan jadi 5. Sifar darab 2 akan jadi sifar. Okey, tambahkan. Akan jadi sifar, sifar, 6 dan sifar. Baik, di mana titik perpuluhan dia? Okey, tengok di sini. Kita bilang 1, 2. Jadi sini pun 1, 2. Jadi titik akan berada di sini. Jadi jawapan dia ialah 6 jam. Ya. 6 jam. Jadi hati-hatilah sebab yang ni darab ni melibatkan titik perpuluhan. Okey. Tengok contoh kedua pula. Contoh kedua yang B 1.75 hari sama dengan berapa jam? Okey, sama juga cerita dia. 1.75 kita akan darabkan dengan 24. Jadi cikgu nak murid-murid tengok ya, dan kalau boleh sifir tu rujuk. Siapa yang tak mahir sifir boleh rujuk sifir. Baik, kita mulakan dengan 5 darab 4 ialah 20. Sifar di bawah, 2 di atas. 7 darab 4, 28. Tambah 2, 30. Sifar di bawah, 3 di atas. 1 darab 4 ialah 4. Tambah 3 jadi 7. Titik perpuluhan jangan letak lagi lah peringkat ni. Okey, lepas kita selesai, kita akan potong, potong, potong dan pangkah. Okay, kita mula lapis kedua pula. 5 darab 2 ialah 10. Sifar di bawah, 1 di atas. 7 darab 2, 14. Tambah 1, 15. 1 di atas. 1 darab 2, 2. Tambah 1 jadi 3. Okay, kita tambahkan. Okey, ini jadi sifar. Sini pun sifar. 7 tambah 5, 12. 1 di atas. 1 tambah 3, 4. Okey, bila dah buat ni, tentukan di mana kedudukan titik. Okey, tengok di atas ni. 1, 2. Jadi sini pun bilang. 1, 2. Jadi, titik akan berada di sini. Jadi jawapan dia ialah 42 jam. Jadi sini ialah 42. Baik, jadi cikgu harap murid-murid boleh faham menukar hari kepada jam. Sama juga kalau kita dalam pecahan hari itu pun kita akan darab dengan 24. Tapi hari ini kita akan buat dalam perpuluhan. Baik, yang ketiga ialah buku teks muka surat 136 daripada tahun kepada bulan. Jadi murid-murid dah sedia maklum. Ini semua orang tahu kan? 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Nanti bila kita nak tukar tahun kepada bulan, kita akan darab dengan 12. Jadi kita cuba yang ni. 29.5 tahun sama dengan berapa bulan? Jadi kita akan buat 29.5. Kita akan darab dengan 12. Pun sama, darab 2 lapis ya. Okey, kita cuba dulu dengan sifir 2. Okey, 5 darab 2 ialah 10. Sifar di bawah, 1 di atas. 9 darab 2, 18. Tambah 1, 19. 1 di atas. 2 darab 2 ialah 4. Tambah 1 jadi 5. Jadi kita dah selesai. Ikut cikgu potong. Potong, potong, potong dan pangkah. Okey, lapis kedua. 5 darab 1 ialah 5. 9 darab 1 ialah 9. 2 darab 1 ialah 2. Okey, tambahkan. Kita tambah sifar. 9 tambah 5, 14. 1 di atas. 6 tambah 9, 15. 1 di atas dan 3. Okey, sekarang titik di mana? Cek ni. 1. Di sini pun 1. Jadi kita akan dapat jawapan dia ialah 354 bulan. Senang saja.
Cuma kena hati-hati sebab dia melibatkan titik perpuluhan pada jawapan akhir. Di mana kedudukan dia? Baik, tengok contoh yang D ataupun kemahiran yang keempat, dekad kepada tahun. Ya. Ejaan betul-betul bukan dekat. Ya, dekad, D-E-K-A-D. Ya. Jadi jangan tersilap pula tulis dekat. Ya. Alright. Jadi untuk satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Ya, satu dekad sama dengan 10 tahun. Jadi maksud di sini kita akan darab dengan 10. Bila sampai darab dengan 10 dah senang lah. Tak perlu bentuk lazim dah. Kita cuma perlu gerakkan titik perpuluhan. Jadi 1.3 dekad sama dengan berapa tahun? Jadi 1.3 kita akan darab dengan 10. Okey, cuba teka. Berapa tahun jawapan dia? Jadi kita kena check ni. Ada satu sifar, maksudnya kita akan gerak ke sebelah. Kita akan gerak sekali. Okey, operasi darab kita gerak ke sebelah kanan. Jadi mula titik perpuluhan, gerak ke sini. Jadi jawapan dia ialah 13 tahun. Ya. Senang, sangat senang yang ni. Okey, macam mana pula kalau 2.4 dekad? Sama dengan berapa tahun? Okey, sama juga 2.4 kita akan darabkan dengan 10. Okey, gerak sekali. Jadi 24. Ni paling mudah lah. Jadi cikgu harap murid-murid seronok menjawab soalan yang macam ni. Darab dengan 10. Darab dengan 10, 100, 1000 tak perlu buat bentuk lazim. Kita cuma perlu gerakkan titik perpuluhan sahaja. Ya. Okey. Kemudian seterusnya ialah abad ke dekad. Okey, satu abad. Ni kena ingatlah. Ya. Satu abad bersamaan dengan 10 dekad. Ya, jadi maksudnya nanti kita akan darab dengan 10. Sama juga macam yang D tadi. Satu dekad sama dengan 10 tahun. Yang ni satu abad sama dengan 10 dekad. Jadi 5.1 kita akan darabkan dengan 10. Ada satu sifar gerak sekali. Ke mana? Sebab darab kita akan gerak ke sebelah kanan. Gerakkan ke sini. Jadi dia akan jadi berapa? 51 dekad. Cuba tengok yang sini. Yang B. 1.1 abad sama dengan berapa dekad? Sama juga. 1.1 kita akan darabkan dengan 10. Jadi kita gerakkan sekali. Jadi 11. Jawapan dia ialah 11. Okey, macam mana pula kalau 7.8 abad? Sama dengan berapa dekad? Sama. 7.8 darabkan dengan 10. Jadi jawapan dia berapa? 78. Okey, bagus. 78 dekad. Baik. Dan lagi satu yang akhir ialah abad kepada tahun. Okey, ni semua baru dah tahu dah. Satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Jadi maksud dia daripada abad ke tahun kita akan darabkan dengan 100. Kalau tadi kita gerakkan sekali sebab 10, kali ni kita akan gerakkan 2 kali. Ke sebelah kanan. Jadi 0.67 kita akan darabkan dengan 100. Cuba letakkan warna biru pula ni. Okey, 100 ada 2 sifar. Jadi kita akan gerakkan 2 kali. 1, 2. Jadi jawapan ni berapa? 67 tahun. Baik. Okey, cikgu bagi contoh lain. Katalah 3.6 abad. Sama dengan berapa tahun? Okey. Jadi kita akan buatlah 3.6 kita akan darabkan dengan 100. Jadi ada 2 sifar, kita gerak 2 kali. 1, 2. Okey, jadi ada longkang kosong, letakkan sifar. Jadi jawapan dia berapa? Jawapan dia ialah 360 tahun. Ya. Okey, macam mana pula kalau 4.06 abad? Sama dengan berapa tahun? Okey, bagus. Sama juga cerita dia. Sebab kita darab dengan 100, kita gerakkan 2 kali. 1, 2.
Jadi jawapan dia ialah 406 tahun. Ya. Jadi cikgu harap murid-murid boleh faham penukaran perpuluhan masa. Ya. Jadi kita darab ikut perkaitan dia. Berapa. Jadi kita ada 6 di sini semua sekali. Ya. Jadi cikgu rasa sampai di sini saja perkongsian cikgu untuk penukaran perpuluhan masa. Jadi cikgu harap murid-murid bolehlah menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk yang berkenaan. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.